صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, bersama pegawai dan kuasa, para ustaz, tuan guru, tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin juga berbagi pada malam ini Allah Taala memberikan ruang kesempatan untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kebajikan dan memberikan kebaikan dan merupakan satu bekalan amalan untuk kita balik menemui Allah Subhanahu wa taala nanti. An-nasu halikuna ilal alim wa alimuna halikuna ilal amilun wa amiluna halikuna ilal muhsin. Sesungguhnya manusia ini binasa melainkan dia berilmu, dan orang yang berilmu itu binasa melainkan dia beramal, dan orang yang beramal itu binasa melainkan dia muhsin, dia mengikhlaskan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengajak diri saya dan terus sekalian bila sama-sama kita ikhlaskan hati. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini ada manfaatnya dan ada perkara-perkara yang boleh memberikan kebaikan untuk kehidupan kita dunia maupun kehidupan kita akhirat. Tentu sekalian, apabila kita membaca dan mengulang kaji ayat di mana Allah Ta'ala jelaskan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, antara perkara tuan yang paling utama dalam kehidupan kita bagaimana kita mampu untuk menjadikan diri kita sebagai pencinta Rasul ataupun orang yang mendapat menjadikan hidupnya sentiasa mutabi' atau mengikut apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Karena tuan, sesungguhnya Allah Ta'ala mengutuskan Nabi, Allah utuskan Rasul wa arsala rasulahu bil huda, kerana Nabi SAW yang diutuskan kepada kita adalah membawa petunjuk jalan yang betul, bagaimana menjadi manusia yang baik, bagaimana menjadikan diri kita manusia yang boleh mendapat kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan dunia dan akhirat. Dan bukan sekadar Nabi bawa agama betul, tapi membawa dinul haq, agama yang benar, agama yang sepatutnya menjadi pegangan seluruh manusia yang ada di alam ini. Sebab itu selain pada malam ini saya mengajak kita melihat antara model ataupun metod yang dibawa oleh baginda Nabi SAW untuk membetulkan masyarakat daripada keadaan mereka merupakan orang yang melakukan syirik kepada Allah Ta'ala, dan mereka melakukan berbagai bentuk penghambaan kepada manusia. Tapi Nabi SAW diutuskan nak betulkan keyakinan, nak betulkan ketauhidan manusia supaya mereka kembali pada akidah yang benar, mengimani dan meyakini Allah yang Maha Berkuasa dan segala-galanya ketundukan kepatuhan hanya pada Allah SWT. Dan bila datang Nabi membetulkan akidah tauhid, dan Nabi membina selama 13 tahun waktu ketika Nabi SAW berada di kota Madinah, di kota Mekah. Dan saat ketika Allah utuskan Nabi, baginda Nabi mendapat cabaran dan halangan yang sangat luar biasa. Bukan sekadar tuduhan penghinaan, sampai peringkat pengancaman terhadap nyawa Nabi, kerana mereka enggan dan tak mau menerima apa yang Nabi bawa untuk betulkan keyakinan kehidupan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas berpindah ke Madinah, baru tuan Nabi mengajar, membimbing dan mengharap supaya mereka dapat mengamalkan segala syariat Islam. Sebab itulah sebelum mereka dapat melaksanakan syariat dan Allah SWT, yang pertama Nabi betulkan akidah. Yang kedua tuan, Nabi memperbaiki, membentuk akhlak, menjaga hubungan di antara manusia dengan Allah SWT. Dan yang kedua menjaga hubungan sesama manusia. Sebab itu di awal penghijrahan Nabi ke Madinah, antara perkara utama yang Nabi ungkapkan ialah satu berkaitan soal kemasyarakatan, bagaimana peranan diri kita dalam masyarakat. Di antaranya penjualan obsus salam wa iqam ta'am. Bila perkara yang nampak satu benda yang sedar dari segi pandangan manusia, tetapi pun kalau hari ini tengok dua perkara yang Nabi ajar, peringatan yang paling bagus, yang paling baik, bagaimana kita sama kita mendoakan di antara satu sama lain. Nak doa orang kan senang tu kan.
Kadang-kadang kita nak doa, mengaminkan doa untuk imam baca pun kita lari, tak ada baca. Orang mula angkat kami tinggi, tengok doa panjang dalam hati kita, benda doa ni, minta macam-macam di mana. Dan akhir pun tetap makin turun tangan, kita pun dah dilalaikan dengan benda lain. Tuan-tuan kena ingat, syaitan laknatullah tuan, dia merupakan musuh adu mubin, dan dia akan menggoda, menghalang manusia dari melakukan segala bentuk kebaikan. Dan kalau ada jiwa dan hati mereka, hati manusia nak buat kebaikan, dilalaikan. Dengan apa tuan? Kalau kita mula nak buat baik, maka dia akan pelekehkan kebaikan yang kita buat. Alah, sakat doa tak berbarang kan. Jadi tuan, hati kita jadi gerabah. Alah, kalau doa tak apalah, sakat doa je. Kita nampak yang wajib sudah. Yang kedua tuan, kalau kita dah dapat rasa kemanisan nak beramal dah, memang, tapi dah akan datang sebab ulunya pun tuan melampau lebih-lebih sampai peringkat apa yang Nabi tak ajar, apa yang Nabi tak buat, kita nak sampai peringkat begitulah keadaan sehingga kita rasa kita yang terbaik. Tuan-tuan sekalian, sebab tu pada malam ini saya mengajak tuan, kenapa runtuh atau rosaknya nilai moral kerana kegagalan manusia dalam ikatan diri mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila longgar ikatan akidah tuan, tengok banyak perkara-perkara yang berlaku di sekitar kita. Tak payah pergi jauh tuan. Kadang-kadang pandang diri kita sini. Kenapalah bangun malam nak semayang, nak solat tahajud malam. Kenapa tuan dekat rumah kita ada banyak Quran, pergi masjid pun nak, tapi nak pegang nak baca Allah malam. Kenapa tuan-tuan nampak orang susah, orang payah, tapi nak keluar dia nak seluk rasa nak ringan tangan, Allah payahnya. Maknanya ada benda tuan-tuan yang kita tahu. Sebab itu membangunkan jiwa manusia, membangunkan hati manusia bukan sebab dengan amal. Dengan amal tuan-tuan, amal yang kita lakukan belum tentu untuk menjadikan kita jadi orang baik. Tetapi kerana keimanan yang ada sebagai suatu hadiah yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita, kerana keimanan dan keyakinan ini tuan-tuan menyebabkan kita mampu melakukan amal kebaikan. Sebab itu ikatan yang paling kukuh, yang paling kuat, bagaimana kita merasakan diri kita ada rasa kehambaan. Bila diri kita sebab kita ni hamba Allah Ta'ala, maka tuan-tuan kita melakukan kebaikan bukan kerana lain, kerana kita buat kerana Allah perintah. Bila kita lakukan kebaikan ini kerana perintah Allah, dia berbeza tuan-tuan, hati dan jiwa kita bergantung kepada. Dan juga kita buat bukan kerana perintah Allah, kerana tahu dengan kebaikan dia akan datang ke kebaikan. Dan tahu dengan kebaikan kita buat, Allah bina diri kita, Allah bantu kita, Allah bantu keluarga kita, anak-anak kita. Dan sebab kebaikan Tuhan, Allah berikan banyak ruang-ruang kebaikan untuk lain yang boleh menyebabkan kita termasuk dengan khairun nas anfa'un nas. Tetapi kalau kita buat kebaikan kerana nak pujian, kerana nak sanjungan, kerana kepentingan keduniaan, dia akan menjadi sifat sementara. Sebab itulah tengok orang yang melakukan amal ataupun satu perbuatan yang bukan dengan pengukuhan ataupun ikatan akidah kerana Allah SWT, maka tuan-tuan kita bimbang benda ini tak akan menjadi suatu benda yang dominan, suatu benda yang kukuh diri mereka. Sebab itulah hari ini tuan sebut tadi, bila manusia yang semakin hari, walaupun kita berada dalam keadaan dunia yang maju, teknologi yang tinggi, tapi kerosakan nilai moral dan cabang yang ada pada kita, kenapa tuan? Berpunca kepada kegagalan kita kerana longgarnya ikatan akidah, keyakinan kita kepada Allah SWT. Maka tengok depan kita nampak perkara-perkara yang tengok dengan sebab kejahilan dengan ilmu yang mereka miliki, dan ilmu tak mampu untuk mengubah diri mereka. Betul sekali. Kalau ilmu yang kita ada ni, dia tak boleh mengubah dia, ramai orang berilmu. Tapi kalau dia ilmunya, orangnya bagus sangat, mempunyai berbagai ijazah, tapi kalau dia tak ada keyakinan dengan apa yang diimani, tuan, walaupun ilmu banyak mana sekalipun, dia takkan dapat beramal dengan baik. Kita tengok ada yang ramai sekolah agama, sekolah Arab, tengok lulusan universiti daripada negara Islam, tapi tengok cara hidupnya tak beramal dengan apa yang diperintahkan. Bukan ilmu semata-mata, tapi seperti tadi, bagaimana keyakinan ikatan kita, yang ini akan mampu menjadikan kita manusia atau dapat rasa ketundukan. Apatah lagi tuan tengok orang yang terlibat ataupun terpengaruh dengan amalan ajaran sesat. Kalau kita tengok di luar faham, mengaku jadi rasul, jadi nabi, boleh mengaku jadi Imam Mahdi. Ini boleh kata bulan tu ada ke? Bulan orang yang mengaku Imam Mahdi. Nak menunjukkan pengakuan ini, kenapa? Kerana mereka ada di kalangan ada pengikut, kerana kejahilan pengikut, akhirnya mereka menjadi orang taksub pada pemimpin atau pemimpin tersebut. Kita dipaham lebih dahsyat.
Kalau negeri lain tangkap Rasul ataupun boleh tangkap Nabi, Nabi palsu, kita dipanggil tangkap Tuhan. Mana agama Islam fahamnya hebat ni. Dia boleh tangkap Tuhan. Nak menunjukkan dalam kelonggaran ikatan akidah ni ada kelowongan ini tuan menyebabkan jiwa dan hati kita mudah dipesongkan oleh iblis laknatullah. Apatah lagi tuan kerana kepentingan nilai keduniaan semata-mata, maka ini akan menyebabkan manusia semakin hari semakin longgar dengan ikatan akidah. Apa yang penting tuan, kita kena ingat, kalau sampai satu masa dan ketika nanti, di saat ketika Allah takdirkan kita dah duduk dalam kereta jenazah, kan? Semua ni akan naik ni. Sama ada kita duduk dalam tangga ke dalam kereta jenazah, tapi kena ingat tuan, bila kita dah berada dalam kereta jenazah, saat ketika itu tuan, segala apa yang kita miliki, yang kita tinggalkan atas nama kita, dia tak boleh memberikan manfaat apa-apa untuk hidup kita di akhirat nanti. Lepas tu kalau kita renung dan fikir tuan, Allah SWT dia tak tengok hasil daripada usaha yang kita lakukan, tetapi bagaimana kualiti apa yang kita lakukan, itu yang dilihat oleh Allah SWT. Kita ambil contoh sebagaimana berlaku kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Bayangkan tuan, Nabi yang sebelum Nabi Muhammad yang Allah berikan umurnya panjang-panjang, waktu bagaimana pengikutnya, di kalangan mereka kadang-kadang tuan bunuh Nabi yang Allah utus ke atas mereka. Kenapa? Kerana mereka tak suka pada Nabi dan Rasul yang diutus Allah. Kalau kita baca kisah Nabi Nuh AS, bayangkan 950 tahun, Masya Allah, lama. Tapi yang ikut Nabi berapa orang tuan? Hanya lebih kurang dalam 80 orang lebih. Bayangkan, walaupun Nabi Nuh AS seorang Nabi, seorang Rasul yang diutus Allah berkaum, dan kaumnya menolak, hatta anak dan isteri pun tak nak terima, tak ikut Nabi Nuh AS. Tetapi Allah Ta'ala tak pandang kualiti jumlah yang Nabi Nuh berjaya ataupun dapat mengikut beliau, tetapi keadaan tuan bagaimana kualiti, kuantiti bukan satu ukuran, tapi kualitinya sehingga Nabi Nuh termasuk di kalangan Nabi yang bergelar Nabi yang terbaik dan istimewa yang dipanggil ulul azmi. Jadi kalau kita pandang bandingan diri kita dengan tuan, bukan kita nak tengok hasil daripada kuantiti, berapa jumlah, banyak mana amal kita, apa yang kita lakukan, tetapi kualiti yang kita lakukan benar-benar akan dapat kita merasai hidup kita ada pergantungan pengharapan kita dekat atau jauh dengan Allah Ta'ala. Jadi sekarang saya sebut tadi, kalau kita dah masuk ke dalam kubur, masuk dalam keranda, bila duduk dalam keranda tuan, kita tengok apa lagi yang ada di kita, tak ada apa dah. Harta kita dah menjadi milik waris kita, dan walaupun masih ada nama kita, dan tunggu masa untuk tukar kepada mereka. Roh kita akan diambil oleh Allah dan kembali kepada Ta'ala, dan jasad kita akan diuruskan dan kembali kepada tanah dari asalnya, bagaimana kejadiannya. Jadi tuan, tengok bagaimana orang yang Allah Ta'ala takdirkan kehidupan yang diberikan nikmat harta, diberikan ilmu, diberikan ahli keluarga, maka di antara benda yang boleh memberikan kemanfaatan nilai hidup selepas kematian dia, ini pakejnya pun tuan, ada harta, dia pernah ziarah, dia pernah jariahkan, dia pernah sedekahkan, dia pernah lakukan untuk kebaikan fi sabilillah. Dia ada ilmu, dia ajar, bimbing manusia supaya mereka beriman dan dapat melakukan amal kebaikan sehingga mereka supaya tidak menjadi manusia yang syirik kepada Allah Ta'ala. Mereka yang memiliki anak tuan, dididik, dibimbing anak mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, sehingga anak-anak ini sentiasa ingat dan mendoakan dia. Tapi kalau kita milik 3 pakej tu, istimewa. Tapi ada orang satu tu, dia ada harta, alhamdulillah, dijariahkan, diinfakkan, maka itu menjadi kebaikan untuk diri dia. Tapi dia tak ada anak, dia kurang ilmu. Tapi ada orang tuan, harta tak ada, tapi dia ada ilmu, dia mengajar membimbing manusia, dapat juga keluar. Dan ada orang ilmu pun tak ada, harta lagi lah tak ada, tapi dia memiliki anak 12 orang, semuanya hafiz Al-Quran, orang yang baik, berakhlak mulia. Masya Allah tuan, istimewa kehidupannya. Tapi kalau kita memiliki 3 pakej, ini satu keuntungan besar untuk kita. Tapi tuan-tuan, kita ingat, dalam ruang kesempatan yang dikatakan kerosakan nilai moral yang ada pada kita hari ini berpunca di mana? Apabila kita melonggarkan ikatan hidup kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sehingga tuan perkara-perkara yang berlaku di atas kehidupan kita kadang-kadang dia merosakkan, apatah lagi bukan sekadar rosak, tapi dia meruntuhkan nilai moral dan akhlak hubungan kita dengan Allah Ta'ala.
Kalau dulu tuan cabaran kita sama sampai hari ini, tapi di zaman mutakhir ni, di abad ini, cabaran lebih dahsyat. Maksudnya kita menghadapi era suasana yang lebih ekstrim, ataupun cabaran yang lebih kompleks, sehingga tuan kadang-kadang kehidupan kita, kepahaman kita, keyakinan kita dalam agama menjadi tak stabil dengan budaya dan juga gelombang yang ada depan kita hari ini. Kalau dulu nampak bagaimana gelombang globalisasi global ni, bila dulu kita tengok bagaimana orang yang terpengaruh dengan budaya rosak, amalan-amalan songsang ni, dengan kenapa tuan, kerana benteng ataupun ombak yang melanda dia tak sekuat sekarang. Dulu contoh kalau buat bandingan, kalau tengok tuan hanya kesan, kalau ombak yang melanda pantai, biasanya kerosakan, kesan kebinasaan akibat lambungan ombak yang melanda pantai itu hanya pokok-pokok pohon di pantai. Tapi hari ini tuan, dia punya gelombang tanpa sempadan dah sampai Pulau Temeling kan. Sehingga anak-anak Pulau Temeling tuan sama dengan budaya orang di Kuantan tengah bandar, sama juga di hulu perkampungan, kerana budaya cabaran yang kita hadapi yang sangat kompleks dan dia merupakan suatu benda yang tanpa sempadan. Apatah lagi dengan iklim kehidupan kita ini tuan, dan kita tak ambil kisah soal nak bangunkan akidah, nak tanamkan keyakinan pada anak kita, kita hanya lepas pada pihak-pihak tertentu. Kita hantar ke sekolah, kita pilih sekolah terbaik, pulang sekolah aja. Dekat rumah kita tak nak semak mereka, tak nak tanya mereka, tak nak hajar dan bimbing mereka. Kita mengharapkan orang lain tolong bantu kita, sedangkan kita tak berusaha bersama-sama untuk apatah lagi tuan, sebagaimana yang telah sebut tu. Kita nak anak kita bagus baik, kita hantar ke tahfiz, hantar ke pusat-pusat pendidikan Islam. Tapi bila kita hantar ke sana duduk di asrama tuan, kita berharap supaya anak jadi baik. Tapi kita kedekut nak mampu, kedekut tak hidup masing, yuran anak tak bayar, anak makan hak orang, kita tak ada bangsa baik, belas kasih pada ustaz. Kadang-kadang tuan, amal ibadah kita tak ada, berdoa minta pertolongan Allah Ta'ala, kita nampak kita dah hantar sudah beres. Ini menyebabkan tuan, bagaimana bila manusia yang berada dalam keadaan dunia, dia panggil apa? Cyber attack. Dunia internet atau dunia media sosial yang luar biasa ni. Kesan paling besar tuan, kadang-kadang bila manusia berada dalam keadaan kehidupan yang cost of living makin tinggi, kadang-kadang keupayaan dia untuk memenuhi kehendak keluarga tak mencukupi, kadang-kadang kehidupan yang rasa sangat susah. Kenapa tuan? Kerana kita banyak memikirkan. Sebab tu dulu pernah kita tengok bagaimana saya bincangkan pada pertemuan yang lalu. Di antara perkara jangan sampai tuan, kita hanya memikirkan dengan kesedihan, kesukaran atau kekecewaan sehingga menyebabkan tuan mendatangkan suatu mudarat yang besar. Dan begitu juga kita jangan nampak bila kita ni miskin, kita kurang, kita tak miliki apa dalam soal agama, soal keduniaan, kita rasa rendah diri. Patutnya tak begitu. Kerana kita yakin dalam apa keadaan sekalipun, bila Allah uji kita, kita masih ada Allah Ta'ala. Dan kita yakin bahawa Allah Ta'ala menentukan sesuatu yang baik untuk kita. Dan keyakinan inilah yang akan membantu diri kita, keluarga kita, untuk letakkan asas wa man yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Betul saya sebut tuan, bila zaman cyber attack ni, zaman di mana dunia ataupun dipanggil tingkah laku perangai manusia, sosial budaya manusia yang sangat bergantung kepada media sosial. Hari ini tuan, kita kalau tinggal Quran kat rumah, kita tak patah balik, nak jalan. Tapi kalau tinggal handphone ni, tuan, duduk dalam, tak selesa. Seolah-olah macam satu sebahagian pada nyawa kita, sebahagian pada kehidupan kita dah diragut kerana kita tak bawa satu alat yang nama handphone atau telefon. Ini yang berlaku di akhir zaman. Sebab tuan, bila kebergantungan kita terlalu sangat kepada media sosial, media yang merupakan suatu yang bukan tak boleh, tapi kita lihat tuan, media ini ataupun benda-benda berkaitan teknologi ni, dia bermula pada, kalau saya ingat-ingat kita lah, kalau di Malaysia ni pada tahun 1970-an mula berawal. Dulu tengok kalau orang bawa telefon tu, dia punya hak yang besar tu kan, dia panggil apa? Atur tu kan. Biasanya atur ni dipakai oleh tentera-tentera je.
Tapi dulu ramai bila pergi kedai kopi, bang, tengok. Rasa kalau ada atur tu bangga sangat. Tahun 70-an. Masuk tahun 80-an besar lagi. Tahun 90-an, tahun abad ni dia makin kecil, makin halus, tapi fungsi dan peranannya makin besar. Hatta kerana tuan dalam handphone kita boleh buat benda-benda yang sangat membimbangkan, akan menentukan nilai akhlak manusia. Lepas tu kalau kita bandingkan bila manusia berada dalam keadaan apa tadi baru-baru ni tengok tuan-tuan bila AI kan yang sebut intelligent artificial intelligence tuan, yang satu benda yang kalau tuan pergi kepada pameran buku di Kuantan Megamo, tuan-tuan, ada satu pensyarah menceritakan bagaimana dia boleh mengubah. Kadang-kadang kita nampak nak fitnah orang, nak jatuhkan maruah orang, nak bangunkan manusia, nak bagi boleh. Mana sampai peringkat teknologi yang ada ni, kalau di awal tahun 70-an, 80-an dia tak teruk sangat. Tapi bila masuk zaman 2000 dan 2004 ni, maknanya lebih kurang dalam 50 tahun je ataupun 46 tahun itu lebih kurang, nak membayangkan bagaimana langkawan ataupun bagaimana keupayaan manusia, dia telah melalui satu ribut teknologi yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dan kadang-kadang tuan, setiap bulan nak tukar handphone ni, manapun teknologi yang baru, bahan baru. Dan anak-anak tu tuan, kalau kita tengok dia tak ada handphone, seolah-olah macam dia ketinggalan zaman. Maka dia kena ada juga handphone. Hatta sampai peringkat tuan, anak-anak yang awal usia 6 bulan pun dah diberikan handphone, ada sampai begitu. Nak menunjukkan bila manusia tuan, dengan ledakan keterampilan pelbagai bentuk teknologi yang ada, kadang-kadang dia mengancam keselamatan kedamaian diri manusia. Saya sebut apa tuan, ada beberapa perkara yang mungkin kita boleh renung dalam gelombang kesan akibat dan perubahan kemajuan teknologi ini. Dia akan melahirkan manusia yang berjiwa rapuh. Maksudnya saya temu 2-3 kes lah. Masa bertugas dulu, bila mak ataupun ayah datang ke pejabat bertanya, Ustaz, macam mana nak buat anak saya, Ustaz? So belajar tak nak, so sekolah tak nak, so kerja tak nak, duduk dalam bilik. Dan kepala otak dia suruh makan pun tak nak. Dia tanya kenapa? Tak buat ubat kan? Dia kata ini bukan jenis jin ni. Telefon. Kerana game tuan, sampai peringkat ada di kalangan suami yang tak bertanggungjawab dengan isteri. Duduk balik main game, main benda-benda yang kita tahu lah teknologi ada, dan akhir tuan dia sampai peringkat lumpuh akal dia berfikir, dia melihat peranan dan tanggungjawab dia, apa yang sepatut berlaku sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Bila manusia ni malas berfikir, jiwanya rapuh tuan, maka kena ingat benda-benda ini akan merosakkan dua perkara, merosakkan otak manusia dan merosakkan kesihatan. Kita tengok beberapa video anak-anak yang kecil main telefon ni sampai ke posok pulang belakang jadi sewe. Kita tengok anak-anak suci, kita bersyukur tuan bagi dia main sejam. Dalam tempoh 1 jam dia main handphone ni, kesan tuan dia akan panah barang. Dia akan jadi marah kalau kita ambil balik bahan tersebut. Ini nak menunjukkan bahawa kesan daripada teknologi ini dia akan membawa satu kerosakan nilai, akan merosakkan otak manusia. Betul sekali. Kalau tengok antara kesan negatif lah saya sebut pada malam ini, bagaimana kemajuan teknologi yang datang kalau kita duduk dalam 50 tahun ni, maka kalau ambil kesan paling tidak, kita tengok orang yang menggunakan handphone ni, komunikasi atau bahasa dia rosak. Tengok dia bahasa jadi ringkas. Contoh kalau seorang Pak Awal dengan Mak Awal kan, bila tanya Mak Awal hantar mesej kat Pak Awal, Bak apa tu kan, maknanya buat apa tu. Mak Awal jawab, duk je. Maka Pak Awal hantar, dahkan kelum, maknanya dah makan, gunakan kaitan hujung, dahkan kelum, belum kan. Maka Pak Awal tanya, bak apa takkan? Perut, sakit perut. Lepas tu Pak Awal tanya, dah kambat ke belum? Belum. Pun tak kambat. Yek je. Tuan-tuan, kadang-kadang tengok bahasa diguna tu kan, walaupun nampak seronok, tapi dia merosakkan. Apatah lagi komunikasi. Kita kadang-kadang duduk satu kedai tuan, satu kedai makan tuan. Kita
Orang ajak keluar, kita keluar sama. Tapi masing-masing untuk menghadap handphone. Apa arti kita duduk satu meja padahal tak ada berkomunikasi di antara kita, bercakap soal berkaitan dengan bagaimana peningkatan keimanan, perkara ilmu kebaikan, atau satu benda yang boleh dibincangkan untuk meningkatkan ekonomi kita. Tapi tak, kadang-kadang duduk atau duduk di meja makan, masing-masing dunia sendiri. Dan ini yang berlaku, maka rosaknya nilai hubungan komunikasi. Apatah lagi anak-anak bukan hari ini, kalau kita bawa hari raya, balik kampung, jumpa keluarga, jumpa pak saudara, tak layan dah. Masing-masing semua duduk-duduk dengan masing menunjukkan rupanya akan merenggamkan hubungan kasih sayang. Sebab tu ada masa tuan kita kena ada suatu masa yang berkualiti. Waktu nak makan, handphone semua tak tepi, letak tu makan, kan? Kalau ada handphone jangan makan. Maksudnya kita ada waktu berkualiti bagaimana mak dan ayah kita nak berinteraksi, nak berikan pesanan, peringatan. Ini kadang-kadang tuan masa hari Jumaat, waktu orang tengah baca khutbah, masih dah tengok handphone. Waktu ustaz tengah mandi awal depan, dia duduk handphone. Memang menunjukkan sampai peringkat adab dan akhlak untuk kita meningkatkan diri kita, kerana ikatan kita lebih kuat dengan benda dan budaya ini daripada ikatan kita untuk merasa redha dan juga untuk seronok menentukan. Ini akan berlaku. Sebab itulah bila rosak nilai bahasa, menjejaskan hubungan moral dan sosial di antara ahli keluarga dengan orang lain, dan satu penyakit yang akan pasti berlaku tuan, ialah akan berlakunya perkara-perkara yang menyebabkan orang akan mengambil peluang. Dia akan manipulasi kan. Ada pihak yang akan memanipulasi menggunakan bahan tersebut mencari keuntungan, termasuklah bagaimana budaya cyber ataupun penipuan dalam talian. Ini berlaku, dan kita baca cerita bagaimana seorang nurse boleh hilang duit sampai ratusan ribu. Kenapa? Kerana cinta dan juga pelaburan-pelaburan yang tak betul, dan akhirnya hilang duit begitu saja. Dan jenayah cyber tuan adalah satu benda berpunca pada keyakinan percaya kita. Kalau kita tak percaya, kita akan terlibat. Apatah lagi tuan, kekuatan ataupun kerana keilmuan kelebihan orang yang jahat juga dan hatinya boleh mengambil kewangan, dan termasuklah bagaimana sebaran ajaran dan sesat berlaku ini. Ini menunjukkan banyak perkara-perkara negatif. Tetapi kalau kita letak pergantungan ada keyakinan Ta'ala, maka tuan-tuan kita akan tengok bahan yang sesuai, perkara yang boleh meningkatkan keimanan, dan perkara yang boleh mendapatkan hubungan, dan masuklah tuan kita menambah ilmu pengetahuan dengan menggunakan media ataupun paranti telefon yang kita ada. Terus sekalian, saya nak buat sikit lah. Kalau tengok tuan pada kanak-kanak ni, kan? Saya tengok bila yang berlaku di kalangan ibu-ibu muda lah. Anak-anak kalau tak dapat handphone, dia merampan, marah. Dan sesuatu yang mungkin nampak tuan, pertama, kesan daripada kanak-kanak main handphone yang melampau ni, yang tak terkawal ni, daripada kecil otak dia, budak ni tuan, dia akan merosak psikologi dia, dan jiwa dia akan memberontak. Dan dia kadang-kadang tuan nampak benda tu lebih penting daripada nilai hubungan kasih sayang keluarga. Maknanya dia tak kisah, yang penting apa dia dapat, dan dia sanggup merempan marah dan merosakkan diri sendiri. Dan ini berlaku di kalangan kanak-kanak yang mak ayah tak nak kawal. Apatah lagi tuan, dia boleh mendatangkan bahaya. Bila anak ni dia main phone, dia boleh berkongsi maklumat peribadi, kemudian dia boleh berkongsi lokasi mana dia berada. Maka bagi orang yang jahat tuan, dia boleh tackle. Dan sampai dengan hari ini penyakit yang sangat membimbangkan kita ialah pedofilia, berkaitan dengan bagaimana penghinaan seks kepada kanak-kanak bermula pada handphone. Ini satu benda undang-undang dibubarkan. Jadi kalau kita fikir balik, rupanya bahaya, kerana mereka belum matang dan mereka belum memiliki akal. Lepas tu peringkat waktu mereka muda tuan, kita kena elakkan perkara, tanamkan keyakinan akidah, tanamkan keimanan, tanamkan bahawa kita mesti menjadi manusia yang baik, berakhlak mulia, bagaimana membangunkan jiwa kita sehingga menjadi manusia yang dapat mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Tapi kalau benda ini tuan tak dapat kita bina kan, kita akan melahirkan satu generasi yang akan datang, ya, generasi yang tak ada belas kasih, dan mereka menganggap agama adalah satu sendalan. Dan dia kata kalau kita berkaitan dengan soal agama ni hak masing-masing. Dan sebab itu tuan tak heran bila pandangan liberalisme agama dan perkara-perkara yang merosakkan nilai agama, dan perkara ini mereka hanya set dalam atau tengok ataupun
dengan kesel dan telefon, dia anggap dia tahu, dan dia anggap satu benda yang tak memberikan kesan besar pada hidup mereka sebagai seorang Muslim. Begitu tuan, dia bukan sekadar begitu, tapi dengan telefon ini dia boleh mengganggu rutin harian. Kalau budak-budak tuan, kalau otak dia memang nampak nak main game, nak tengok TikTok, nak tengok benda ni, kadang-kadang bukan semua baik, itu bukan boleh kawan. Dan dengan hanya mencuit-cuit tuan, maka rutin hariannya mengajinya tak dia tinggalkan, kemudian waktu tidurnya, waktu makannya. Jadi budak dia dah rosak jadual hidup dia, dan akhir tuan, kalau waktu kecil dah rosak, bila makin tua makin besar, kerosakan itu akan melebar dan akan menyebabkan dia tak ada rasa hormat atau rasa untuk menjadikan diri dia patuh pada sesuatu yang baik untuk diri dia. Dan apatah lagi tuan, biasanya kalau dengan generasi ini dia akan jadi satu golongan yang tak peka. Dia tak kisah apa nak berlaku, dan mereka jadi orang malas. Dan saya pernah jumpa satu pasangan suami isteri, bila mak dia beria aja dan dia tanya kepada suami dia, dah anak 3 orang dah, tapi mereka kahwin baru usia muda, dan suami itu berusia 24 tahun dan isterinya 23, 22, dan mereka dah kurniakan 3 orang anak. Tapi tuan, bila tengok suami tak nak kerja, cuma isteri itu kerja sebagai pembantu di sebuah tadika, itulah pendapatan. Dan suami tuan, bila mak mentua dia nasihat tegur, ni bukan mentua ni, bila mak mentua tegur nasihat dia boleh maki hamun, macam mana dia buat macam game, dan perkataan dia tak ada alasan. Dan mak sayang kat anak ni, sayang kat cucu ni, dia minta tolong nasihat. Tuan-tuan, kalau dah rosak adab dan akhlak, dengan orang tua tak reti hormati, dia terjeruh air pun tak jadi tuan. Sebab tu kena kembali kepada membangunkan kembali, menyedarkan diri kita. Ikatan yang mana Nabi benakan selama 13 tahun dulu ialah membangunkan ikatan akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, untuk membina supaya kita dapat merasai diri kita ada rasa kehambaan, dan kita membuat persiapan amal dengan rasa penuh keyakinan bahawa sesungguhnya kita akan kembali menghadap Allah. Sebab itu sekalian, kalau boleh mari kita cek pada hari ini antara perkara-perkara yang mungkin menjadi nilai. Kalau tengok tuan, bila Allah SWT menyayangi kita, bila Allah Ta'ala nak memberikan kebaikan kepada kita, maka di antara prinsip yang perlu kita lakukan dalam hidup kita, yang pertama tuan, kita akan syukur seronok Allah berikan ruang kesempatan untuk kita melakukan amal kebaikan. Bukan sekadar baik tuan, kita terbangun dengan nilai-nilai yang boleh menyebabkan kita berada dalam keadaan yakin dan percaya bahawa sesungguhnya setiap apa yang berlaku di atas kehidupan atau penentuan yang Allah tentukan kepada kita beranggap dan kita akan bersangka baik Allah. Dan perkara yang kedua tuan, kalau tengok bagaimana bila Allah menyayangi kita, Allah Ta'ala berikan kita kepahaman suatu yang kita melalui pengalaman atau pendidikan, bagaimana yang disebut oleh baginda Nabi SAW, man yuridu billahi khairan yufaqihu fiddin. Dia faham tentang agama dia tahu cara beramal. Sesiapa yang Allah berikan kebaikan, kebajikan yang banyak kata dia, yang asalnya diberikan kepahaman, dia reti tentang nilai diri dia, tahu peranan tanggungjawab dia, tahu apa pentingnya agama dalam kehidupannya. Dia tahu dengan amal-amal tadi akan menyebabkan keselamatan di akhirat. Dia tahu hidup ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang akhir sekali tuan, bila Allah Ta'ala menyayangi kita disayang Allah Ta'ala, maka Allah permudahkan urusan-urusan untuk kita melakukan amal kebaikan sebelum kita kembali mengenal Allah Ta'ala. Sebab tu kadang-kadang tuan tengok bila orang hidup di cacang-marah, macam mana sekalipun, tapi bila Allah nak balik dia kepada agama, tengok di hujung hidup insya-Allah, kadang-kadang kita rasa cemburu. Kenapa sebenarnya kita ada sanggup berkorban melakukan sesuatu demi untuk agama, kalau tengok latar belakang sebelum ni kita tahu dia siapa. Ini menunjukkan bila Allah menyayangi mereka. Kenapa tuan? Kerana mereka memiliki nilai, dan nilai yang paling besar adalah keyakinan, ketakwaan, dan sehingga meletakkan menyandarkan diri, bergantungan dirinya hanya kepada Allah Ta'ala, dan mereka sentiasa memuji, bertasbih, menyebut ataupun berzikir. Dengan zikir Allah berikan ketenangan jauh jiwa dan hatinya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dan termasuk juga tuan, Allah Ta'ala memberikan ruang kesempatan hati dia sentiasa bergantung dan melakukan taubat kepada Allah Ta'ala, beristighfar, memikirkan balik tentang dosa-dosa, segala perkara yang pernah dilalui. Dan tahu dengan taubat tuan, amalan taubat adalah satu benda yang sangat istimewa. Kenapa? Dengan taubat ini ialah dia membuka rantai dosa-dosa.
yang mengikat kita, menyebabkan kita terbelenggu dan enggan untuk melakukan amal kebaikan. Oleh tuan, sesungguhnya dengan sebab mereka membetulkan jiwa mereka dan mereka disayangi Allah Ta'ala, maka tuan, inilah di kalangan manusia yang disebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Malah tuan kita berusaha sebisa mungkin memperbaiki diri kita, membentukkan perkara asas fardu ain dalam hidup kita, dan kita pandanglah wajah anak-anak kita jangan sampai peringkat tuan kerana kegagalan kita, kerana kelalpaan kita, kerana kelekaan kita, kerana kita hanya menjaga soal kehidupan dunia semata-mata, dan akhir tuan kita menyesal di saat ketika nanti waktu kita kembali menghadap Allah Ta'ala, waktu jenazah kita dimandikan, dikafankan, bila panggil anak-anak untuk sama-sama menyembahyangkan jenazah, rupanya mereka tak peduli pun kita. Bayangkan tuan, alangkah ruginya saat ketika kita berada di alam dunia tetapi kita lupa bahawa semuanya hidup di dunia ini adalah tanggungjawab dan peranan besar. Anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kita dan ahli keluarga kita yang tuan dari perkara-perkara yang menyebabkan tuan kejahumban yang menyebabkan bakaran api neraka yang menjadikan tempat kediaman. Sekali itulah saya dapat dibincangkan. Terima kasih atas liputan dan perhatian. Segala yang baik Allah tua dan segala kekurangan atau kelemahan dan kekurangan saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamidi hamdan syakirin hamdan yuafi ni'matahu bil madinah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allahumma faqqina bil ahlana wa qara'na lana fi dinina ya Allah ya Rahmanir Rahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fa'fu lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana wa limuslimin sunnat rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.